Malaysia kecam keputusan Dewan Negara Perancis ketepikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan mentah biodiesel. Hajat nikahkan sendiri anak tidak kesampaian. Juga gesekan biola untuk adib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi dimulakan dengan laporan ini. Sekurang-kurangnya 20 maut apabila tsunami melanda pantai di Selat Sunda sebelum awal pagi hari ini. Menurut kenyataan Agensi Mitigasi Bencana Indonesia, seramai 165 mangsa lain cedera. Kami akan dapatkan lagi perkembangan terkini kejadian itu. Kementerian Industri Utama mengecam keputusan Dewan Negara Perancis untuk mengetepikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan mentah biodiesel. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan menterinya, Teresa Kok berkata, langkah berkenaan tidak wajar dan tidak adil selain berpotensi mengganggu kehidupan rakyat negara pengeluar minyak sawit utama termasuk Malaysia. Tambah Teresa Kok, Malaysia merancang untuk membantah keras terhadap tindakan itu dan turut mendapat sokongan daripada pengeluar minyak kelapa sawit utama lain. Tegasnya, keputusan mengetepikan penggunaan dan pengimportan minyak kelapa sawit sebagai sebahagian daripada campuran tenaga boleh diperbarui juga dijangka menjejaskan hubungan perdagangan dua hala dengan Malaysia. Undian yang dibuat ahli Parlimen Perancis yang menerima pakai pindaan kepada Undang-Undang Bahan Api Sedia Ada dan tidak mengiktiraf biodiesel sawit sebagai bahan api hijau sebagai satu diskriminasi. Bukan itu sahaja, jelasnya keputusan berkenaan juga akan memberi impak besar bukan sahaja kepada rakyat Malaysia tetapi juga penduduk Asia Tenggara dan ekonomi negara terbabit. Seorang wanita warga emas kurang upaya berusia dalam lingkungan 70-an terselamat dalam kebakaran sebuah rumah teres tingkat di Kampung Pendamar Fasa 2, Pelabuhan Kelang, Selangor semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang, penolong kanan penguasa bomba Juyana Elias Azal Musa berkata, mangsa yang berada di bilik tidur di bahagian belakang rumah itu diselamatkan anggota bomba yang bergegas ke lokasi sejurus menerima panggilan. Tambah beliau, sepasukan 15 anggota dan pegawai dikejarkan ke lokasi kejadian. Mangsa dikatakan mengalami sesak nafas akibat terhidu asap kebakaran. Dia kemudian diserahkan kepada pasukan unit bantuan perkhidmatan kecemasan untuk tindakan selanjutnya. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa anggota keluarga mangsa yang berada di bahagian depan rumah sempat keluar menyelamatkan diri. Rumah teres berkenaan hangus terbakar kira-kira 80% dalam kejadian itu. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin Pakatan Harapan PH menghentikan perbalahan sesama sendiri, sebaliknya memberi tumpuan terhadap pembangunan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Beliau berkata perbalahan terbuka sama ada di antara pemimpin atau di dalam parti perlu dihentikan segera di samping menyambut permuafakatan PH untuk diperkukuh melalui saluran parti. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Anwar berkata, pemimpin parti perlu meredakan suasana sekaligus mengelak daripada terus mengeluarkan kenyataan negatif. Beliau katanya mengamati beberapa kenyataan pemimpin PH mutakhir ini termasuk dari PKR. Jelasnya dalam suasana sedia ada, memahami keadaan kos sara hidup yang terus membelenggu rakyat, beliau menggesa supaya semua pemimpin PH memberikan tumpuan khusus ke arah menjana pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keselesaan rakyat. Rakyat, ujarnya, sentiasa memerhati dan ruang serta peluang yang sedikit ini adalah untuk membuktikan PH benar-benar mampu merubah nasib rakyat dan negara. Sebelum ini timbul perbalahan dalam kalangan pemimpin PH berhubung isu desakan Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, supaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wetamurti meletak jawatan.
Kemelut pelantikan pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR di beberapa negeri termasuk Pahang tidak sepatutnya berlaku jika semua pihak memahami dan menghormati perlembagaan parti. Pengerusi MPN PKR Pahang, Fuzia Saleh berkata, perlembagaan parti adalah jelas iaitu lantikan berkenaan adalah kuasa Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau membuat keputusan untuk apa yang beliau rasa terbaik untuk negeri Pahang, memandangkan negeri Pahang ini frontline state in the next election. Di Pahang kita belum tawan Pahang dan saya yakin apabila Yang Berhormat Presiden memanggil saya, dia bertanya kepada saya sama ada saya sanggup terima. Saya kata saya serahkan kepada kebijaksanaan Presiden. Beliau ditemui selepas program Kembali ke Sekolah membabitkan 400 penerima di Parlimen Kuantan. Ujarnya perjuangannya selama ini bukan untuk mengejar jawatan semata-mata termasuk sebagai pengerusi MPN. Sebaliknya lantikan sebagai pengerusi MPN kerana beliau diberi kepercayaan oleh pucuk pimpinan parti. Beliau mengulas kenyataan Ketua Cabang PKR Pahang yang mempersoalkan lantikannya. Pemilihan itu didakwa dibuat tanpa sokongan daripada Ketua Cabang PKR lain. Sebab itulah kita... Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir melahirkan rasa duka cita dengan masalah sosial dan jenayah yang tinggi dalam kalangan umat Islam di negeri berkenaan. Titah baginda, polis dan agensi penguatkuasa perlu berusaha sedaya upaya memberi kesedaran kepada masyarakat untuk membantras jenayah. Baginda bertitah demikian pada Majlis Pentauliahan Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Ahli Perbadanan Baitul Mal, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan di Kuala Pilah semalam. Tuanku Muhriz turut statistik menunjukkan lebih 90% tangkapan kes penyalahgunaan dada adalah orang Islam, terutamanya di kawasan Felda di Jempol. Selain itu, daripada 83 kes rogol yang dilaporkan sepanjang tahun ini, 64 tangkapan adalah individu beragama Islam. Laporan yang dibentangkan kepada Lembaga Pengampunan Negeri menunjukkan sumbang mahram semakin membimbangkan. Baginda turut bertitah menyeru jabatan berkaitan supaya melihat keperluan yang mampu menambah baik perjalanan dan pengurusan agama Islam, termasuk pembinaan bangunan baru dan penambahan bilangan hakim serta pegawai untuk Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan. Baginda juga berharap generasi muda didedahkan dengan pendidikan moral dan akhlak supaya mereka menjadi generasi bertanggungjawab pada masa hadapan. Bapa kepada Nurul Najihah Muhammad Razi, tunang Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim meluahkan rasa sedih apabila hasratnya untuk menikahkan sendiri anak perempuannya dalam majlis pernikahan yang sepatutnya berlangsung Jumaat lalu tidak kesampaian. Menurut Muhammad Razi Bedah, 51 tahun, beliau sekeluarga berasa sayu apabila majlis pernikahan yang dijadualkan berlangsung di Masjid Pantai Johor terpaksa dibatalkan susulan kejadian yang menimpa Allahyarham Muhammad Adib. Tambah beliau, kenduri perkahwinan dengan jemputan sebanyak 1,500 tetamu semalam juga dibatalkan. Sebaliknya, beliau dan isteri hanya memenuhi undangan kenduri di rumah jiran. Jelasnya, meskipun masih bersedih dengan pemergian Allahyarham yang disifatkannya sebagai seorang yang baik dan pendiam, beliau sekeluarga redha dengan ketentuan Allah. Walaupun tiada majlis perkahwinan, namun hubungan antara keluarganya dan keluarga Allahyarham tidak akan terputus kerana sudah menganggap mereka seperti saudara sendiri. Mengulas mengenai keadaan Nurul Najihah, katanya anak kedua daripada 9 beradik itu kelihatan semakin baik apabila sudah mahu keluar rumah dan memandu kereta sendiri semalam berbanding sebelum ini yang banyak berkurung di dalam bilik. Anaknya bagaimanapun masih belum bersedia untuk bertemu dengan orang ramai kerana memerlukan masa untuk menenangkan fikirannya. Sementara itu, satu video yang disunting sebagai penghargaan kepada pengorbanan Allahyarham Muhammad Adib tular di media sosial. Video yang dihasilkan oleh pengarah drama Syuhaimi Zulkifli bertajuk Perjalanan Ini berdurasi 4 minit 22 saat. Beliau mendedikasikan video berkenaan untuk Allahyarham Adib dengan tanda pagar Justice for Adib serta jasa dan bomba berpisah tiada.
Antara lain, kandungan video memaparkan kerjaya Allahyarham ketika hayatnya selaku anggota bomba selain insiden rusuhan yang menyebabkannya terlantar di hospital. Di akhir video diselitkan bacaan surah Al-Fatihah dan detik-detik akhir sebelum jenazah Allahyarham dikebumikan. Video ini telah ditonton sebanyak 300,000 kali dalam tempoh 2 hari. Dan semalam sepatutnya satu hari yang bermakna buat Muhammad Adib Muhammad Kasim dan Nurul Najihah menjadi mempelai. Dan pastinya lagu-lagu untuk berbahagia adalah yang menjadi kenangan untuk mereka, namun tidak kesampaian. Bagi isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, kehilangan itu amat dirasai beliau. Justru alunan lagu khas daripada gesekan biola beliau ditujukan buat Adib. Terdahulu hadirin sama-sama bertafakur dan membacakan Al-Fatihah untuk Allahyarham Adib yang dibacakan oleh Datuk Jamal Abdillah. Satu majlis perkahwinan di sebuah kampung di Kuala Bedah. Tetapi hajat mempelai itu tidak tersampaian sebab pengantin laki-laki itu dipanggil oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah saya minta semuanya menganggapkan malam ini satu malam istimewa bagi keluarga Allahyarham dan doa kita semoga mereka semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan menerima apa juga yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Dekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Adib bin Muhammad Kasim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula pada jam 10.40 malam, Tun Dr. Siti Hasmah secara profesional menggesek biola dengan fatwa pujangga secara solo. Gesekan biola yang syahdu ini memukau penonton dengan 3 lagu yang didendangkan. Kemudian disusuli dengan gesekan lagu Engkau Laksana Bulan dan Gubahanku. Acara beliau adalah sebagai persembahan iringan dengan penyanyi terkenal Datuk Jamal Abdillah dan Datuk M. Nasir dalam konsert duo legenda yang berakhir malam ini di Istana Budaya. Potensi jimat dan mesra alam membolehkan penggunaan tenaga solar di negara ini terus berkembang dan bakal mendapat permintaan tinggi. Bagi memenuhi keperluan itu, 3 stesen janakuasa solar akan beroperasi di Pahang awal tahun depan. Salah satu stesen janakuasa solar dibangunkan anak syarikat Universiti Teknologi Mara UiTM di Gambang akan beroperasi suku pertama 2019 dan mampu menyediakan kapasiti 50 kW tenaga. Manakala 2 lagi stesen janakuasa solar dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB di Pekan berupaya membekalkan 49 kW tenaga dan stesen solar di Gebeng dengan kapasiti 30 kW. Ketika ini hanya 230 kediaman, 83 bangunan komersial dan 39 kilang menggunakan tenaga solar. TNB yakin sasaran peningkatan penggunaan tenaga solar mampu dicapai menjelang tahun 2025. Kita dapati penggunaan tenaga yang boleh diperbarui ini sebanyak kurang daripada 2% ini adalah kecil. Memandangkan kita mempunyai potensi tenaga suria yang amat menggalakkan di Malaysia ini. Yang Bapak Menteri telah mengumumkan bahawa target kita, target penggunaan tenaga yang boleh diperbarui ini dinaikkan sebanyak kepada 20% di tahun 2025. Pihak TNB terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dan sektor swasta lain untuk membangun dan mengembangkan kemudahan teknologi hijau itu. Ia termasuk menerusi penganjuran seminar kepada pengguna mengenai dasar kerajaan dan pakej disediakan syarikat utiliti berkenaan. Hasilnya, banyak syarikat berminat menjalinkan kerjasama untuk membangunkan kemudahan tenaga solar. Inisiatif bakal diperluas kepada pengguna individu. Bagi pengguna-pengguna individu ini, isu yang kita hadapi ialah saiz yang perlu dipasang hanyalah kecil.
dalam mungkin di antara 2 sehingga 4 kilowatt sahaja. Okey. Dan juga pengguna-pengguna pada lazimnya tidak ada di rumah pada waktu siang hari di mana terdapat tenaga suria. Jadi ini akan menjadikan ekspor lebihan tenaga kepada TNB. Dr. Aznan Izra'i ditemui media di program Seminar Tenaga Boleh Diperbarui Anjuran Bersama TNB Pahang di Kuantan. Majlis dirasmikan Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi Hijau, Komunikasi dan Multimedia Negeri, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Sebelah mana pun dia punya solar panel.